Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bawakan salah satu daripada pengisian baru yang akan ke udara menemui anda tidak lama lagi. Blues Hari Isnin. Blues Hari Isnin. Itu tajuk dia untuk segmen panggung RTM yang akan ditayangkan nanti. Jadi kita nak tahulah apa sebenarnya yang mengisarkan tentang Blues Hari Isnin ni. Kalau tanya saya, first perception saya memang dia akan cerita pasal hari Isnin malas masuk kerja. Tapi nak tahu yang lebih lanjut, kita bersama saja dengan pengarahnya iaitu Cik Amirul Arif. Terima kasih bersama kami hari ini di studio untuk berkongsi berkenaan dengan cerita Blues hari ini. Wow. Sesuai dengan hari Isnin. Blues hari Isnin. Jadi temanya pun biru, jeans biru, semuanya biru. Kenapa kebiruan hari Isnin itu menjadi satu topik yang selalu kita cakap ni? Biasalah. Kalau kita baru nak pergi kerja hari Isnin, lepas cuti, dia ada something lah. Jadi dalam pertama sekali untuk Blues hari Isnin ni, ianya sebuah terbitan produksi Two Tone Sendirian Berhad. Sebuah karya adaptasi cerpen dari Hadi Muhammad Noor dalam antologi cerpen dia, Sepucuk Pistol di Dalam Laci. Okey. Ya. Interesting lah. Sangat menarik. Jadi ia mengisahkan tentang Riyad ni. Dia pada hari Isnin, dia on the way nak pergi kerja. Dia ada presentation paling penting lah dalam hidup dia. On the way tu, dia dengar ada something dekat dalam bonet kereta dia. Okey. Dia buka ada orang kena ikat tutup mata. Wow. Dalam kereta dia sendiri. Dalam kereta dia on the way nak pergi presentation pergi office. Jadi apa berlaku selepas tu kita kena tonton lah. Genre dia apa ni? It's a dark comedy. Oh, dark comedy. Komedi gelap. Ni I love that. Dia macam hangover sikit. Dia macam dia macam tu. Siapa yang lakon watak utama ni? Syafiti. Okey, dibantu oleh Dayang Arida dan Arash. Tiga ni lah watak utama. Ya. Tiga watak Arash utama. tu sebagai bos dia lah. Yang kita boleh tengok lah yang Arash kali ni watak dia lain sikit. Komedi. Okey. Siapa penulis skrip ni? Hadi Muhammad Noor. Memang dia pesan ambil daripada Ya. Dan dari segi olahan cerita semuanya berlaku dalam tempoh 24 jam ke macam mana? Dalam tempoh 24 jam dan kita akan flashback balik apa sebenarnya berlaku kepada orang yang kena ikat dekat dalam kereta tu. Semuanya pakai biru ni. Memang tema ke apa ni? Pengarah pun pakai biru. Itulah. Saya nampak Financial Faiz dalam ni. Financial Faiz pun pakai jenis biru juga kan? Okey. Biru. Blues hari Isnin kan? Macam mana? Kita sebab bayangan kita tu dia malas nak pergi kerja kan? Kenapa yang diterjemahkan tu dengan tajuk dia tu? Biasanya itulah. Monday Blues lah. Maksudnya malas nak pergi kerja. Tapi kali ni lain sikit. Ada a kick. Okey. Konflik dia kat mana ni? Konflik dia antara karakter ke atau macam mana? Antara karakter sebab dia ada housemate juga yang agak problematic. Yang link tak tu orang yang kena ikat. Wow. Kita tengok semuanya bersangkut paut ya. Jadi inilah genre dark comedy memangnya akan ada unsur-unsur ini yang akan membawa kita untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeza. Ya, betul. Macam hangover lah. Okey, ini antara babak dalam cerita tersebutlah ya. Di mana dilakonkan oleh Arash selaku bos kepada watak utama kita. Bagaimana sebenarnya mencukir bakat-bakat ni, sebab kalau kita tengok watak utama ni ialah jarang kita nampak muka dia dekat TV kan. Saya jarang tengok, tak tahulah kan. Macam mana ialah pemilihan karakter watak terhadap ialah dalam cerita ni? Kita bentuklah. It's a director's punya craft lah, maksudnya kita cuba bentuk dia macam mana. Kita cast dulu. So Syafiti ni kalau kita tengok a bit
nerdy sikit kan. Rupa dia kan. Jadi kita nak twist kat situ. Awalnya dia nerdy, then apa berlaku pada dia. I see. Okay. Dia ada nervous breakdown punya hal sikit. For the character. Temu bual ni menimbulkan lebih banyak persoalan daripada memberi jawapan. Jadi ini sebab kena tengok lah. Sebab kena tengok lah. Jadi adalah memancing anda untuk menonton nanti panggung RTM. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan sesuatu yang saya rasa karya yang luar daripada kebiasaan. Jarang kita dapat lihat dark comedy di RTM. Betul. Sudah lama. Clean dark comedy lah. Clean dark comedy. Because kita dah bandingkan dengan Hangover tu, kita kena sebut clean dark comedy. Yalah, tujuan kita nak menjaga juga sensitivity kan. Betul. Kita tak nak menimbulkan nanti perbalahan pula nanti kan, takut orang yang tengok dia tak nak timbulkan persepsi negatif lah. Itu penting sebagai pengkarya lah. Okey, bagaimana perjalanan rakaman untuk cerita ni? Berapa lama? Lokasinya di mana? In total of 7 hari. 7 hari sekitar Cyberjaya dan Putrajaya. Itu je. Dan hasilnya anda berpuas hati? Ada sequel ke? Saya okey. InsyaAllah ada sequel. Bukanlah sequel, maksudnya kesinambungan lah daripada antologi cerpen ni. Ada cerpen ni dah ada sambungan dia lagi? Dia ada beberapa cerita yang interesting. Yang mungkin nak disambung. Ya, betul. Okey, baik. Apa sebenarnya nilai-nilai murni yang cuba diketengahkan menerusi karya ini? Apa-apa yang orang ramai berdapat bila dia usai menonton? Don't give up lah. Keep it up. Keep it up lah. Kan nak rehatkan politik lah, tiba-tiba ada pula. Tapi dark joke pula tu. Dark joke. Tapi seronok lah. Apa jangkaan penerimaan orang ramai? Yelah, bila ada cerita genre-genre. Saya rasa audience sekarang, terutamanya sekarang lah, dah boleh menerima lah genre-genre sebegini. Tak ada masalah, saya rasa. Jadi anda boleh lihat sedikit clipping yang lain sikit daripada tadi. Kalau tadi dia macam environment yang berbeza, sekarang ni macam tiba-tiba dia tak kebiruan sangat. Ya. Jadi apakah sebenarnya hubung kait di antara kesemua senario ini, anda kena saksikan sendiri. Jadi bila agaknya tayangannya akan menemui peminat dan penonton di RTM? Sabtu lah. Sabtu ini untuk segmen panggung RTM. RTM Sabtu ini. Sama-sama saksikanlah untuk ketahui apakah pengakhiran watak utama kita ni. Nampak gaya daripada penceritaan pengarah tadi macam ada plot twist ni. Ada. Tapi dia tak nak cerita, tak bagi. Tak boleh cerita. Ini hook dia. Maksudnya. Director siapa untuk ni penggambaran? Director dia lah. Saya director dan pengarah fotografi. Okey. Senanglah kalau asing kan takut ada tak sampai vision, kan, kan. So bila you adalah pengarah, you adalah director, senang sikit kan. Okey, macam mana suatu penggambaran untuk mengarahkan pelakon-pelakon semua, apa-apa cabaran-cabaran dia? Mencabarlah sebab kita ambil dua position sekali, maksudnya as a director dan pengarah fotografi. Tapi kita dalam hal ni kita kena ada cukup persediaan lah, maksudnya. So it's a pre-plan punya hal. Macam mana sebelum kita nak masuk, kita nak masuk battlefield kan. So kita ada pre-plan, okey orang ni, so that kita tak berkecamuk lah. Kenapa dia tumbuk tu? Dia terkejut ke apa? Dia baru nampak ada orang dalam kereta dia, orang tu hidup. Tak tahu apa cerita lah ni. Kan. Dahsyat ni. Macam tiba-tiba ada orang lain pula. Itulah, tak nampak rupa pula tu. Watak-watak ni, apakah hubungan mereka sesama sendiri dan hubungan dengan watak utama, anda kena saksikanlah. Sebab saya rasa kita pun tak mau bercerita terlalu banyak kerana director kita lebih gemar berahsia. Dia nak
terbitkan elemen surprise tu kan, supaya penonton Selamat Pagi Malaysia boleh saksikan. Cantik shot ni, boleh puji lah kan. Kalau selalunya drama-drama takut orang macam melepaskan batuk di tepi tangga sekadar nak menyiapkan drama-drama kan. Tapi boleh dipujilah hasil daripada yalah director fotografi kita selaku director juga menghasilkan satu karya yang pada saya begitu singkat juga dalam masa seminggu. Ni rakaman selepas COVID ke atau sebelum COVID? Selepas COVID, alhamdulillah. So tak ada SOP yang tak ada. Sebab sebelum ni kalau kita She's our in-house film critic sebab tu. Okay. Tak ada masalah lah. Plus location yang kita shoot tu pun secluded sikit dan tak kacau lah. Lepas tu kru pun macam berapa ramai kru total semua? Kru anggaran lebih kurang 9-10 orang. Oh, okeylah, senang sikit nak kawal. Small team lah. Okey. Sumber ilham untuk syuting ni daripada previous film ke? Sebenarnya ni directorial debut saya. Maksudnya first. Oh, okey. First untuk tele. Oh, jadi mana-mana dapat sumber inspirasi lah untuk Semuanya daripada Japan ni. Okey. Susah tak nak terjemahkan hasil nukilan? Sebab cerpen ni sendiri dah menarik. Jadi dia membuka banyak ruang untuk kita explore lagi. So you stick to the source material. Tak banyak berubah. Along the way ada perubahan here and there. Tapi ada dapat persetujuan. Of course. Semestinya. Okey. Jadi kita nantikan directorial debut anda tidak lama lagi. Jangan lupa untuk saksikan Blues hari Isnin yang merupakan karya Amirul Arif sebagai tuan pengarahnya di panggung RTM Sabtu ni. Anda pasti akan tertarik dengan suatu genre yang berbeza yang menanti anda. Mungkin sedikit pesanan daripada tuan pengarah ke untuk penonton-penonton yang kali pertama menonton dark comedy seumpama ni? Saya harap penonton enjoy. Itu satu hal. Cuma satu hal lagi saya nak berterima kasih lah kepada pertama RTM, syarikat produksi Two Tones, pelakon-pelakon saya, kru-kru saya Belon, kemudian family saya yang banyak menyokong saya, ibu, abah saya, isteri saya, anak saya. Itu je lah. Okey, baik. Selamat maju jaya. Terima kasih. Selepas ini lebih banyak lagi menghasilkan telefilm yang berkualiti. Sama-sama nantikan hari Sabtu ini untuk sama-sama kita saksikan apakah kesudahan watak itu dan individu yang dijumpai di dalam kereta tersebut dan apakah plot twist yang akan dibawakan pada hari Sabtu ini, segmen panggung RTM yang bertajuk Blues Hari Isnin. Baik, kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia dengan seorang tamu selebriti kita. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami.